Dr. Aida dan juga Puan Amira, seperti yang kita tahu, baru-baru ini kerajaan baru sahaja mengumumkan total lockdown dan sudah pasti lebih banyak sektor ekonomi akan ditutup dan lebih ramai yang akan berada di rumah untuk pembelajaran dan juga work from home. Jadi mungkin Dr. Aida ataupun Amira boleh terangkan bagaimanakah keluarga yang agak besar dalam satu rumah yang kecil semasa PKP ini, bagaimana mereka boleh bantu satu sama lain supaya keadaan dalam rumah ini harmoni dan tidak stres. Silakan mana-mana. Saya biar Puan Amira lah dulu beri pendapat. Macam mana soalan-soalan ini tadi adalah macam mana situasi dalam rumah tu untuk kita saling membantu dan support each other, betul? Okey, apa yang saya percaya dalam sesebuah isi rumah tu untuk mereka kita boleh katakanlah hidup dalam keadaan yang harmoni, hidup dalam suasana yang selesa dan gembira walaupun dalam tempoh pandemik ni adalah cuba untuk ada toleransi. Okey, cuba untuk ada persefahaman. Okey, untuk cipta persefahaman dekat sini peranan ibu bapa dan sebenarnya common sense lah, common sense dalam diri kita sebagai adik-beradik, sebagai anak itu sangat penting. Dan sebagai contoh, bila kita tahu macam dalam isi rumah tu ada pelajar yang perlu berdepan dengan online class dalam tempoh yang tertentu, perlunya mak ayah mungkin perlu mengawal anak-anak lain untuk tidak mengganggu dan beri ruang kepada kakak atau abang untuk buat online class. Dan benda tu dia melibatkan sebuah kerjasama lah dalam isi keluarga itu sendiri. Apa yang perlu dilakukan kita sebagai anak dan mak ayah untuk jadi ketua di dalam rumah itu untuk kontrol dan make sure semua orang boleh buat apa yang mereka minat dan tidak terganggu dengan keadaan di rumah lah, dalam masa yang sama saling menghormati. Okey, dan mungkin Dr. Aida ada nak tambah? Saya setuju toleransi tu benda yang paling penting lah yang kita perlukan di waktu-waktu lockdown ni. Cara nak fasilitasi toleransi tu mungkin kita boleh atur jadual. Okay, macam saya katakan tadi, utamakan yang penting. Jadi kita mungkin sebagai keluarga kena duduk dan atur jadual. Okay, adik buat mungkin uruskan rumah sapu sampah. Okay, lepas tu masa yang adik tengah sapu sampah, kakak kena attend kelas PDPR. Okay, lepas tu okay, ni mak tengah kerja, bilik ni memang langsung tak boleh masuk, apa jadi pun tak boleh masuk. Okay, yang tu kita kena faham dan kita lepas tu kita review balik. Lepas beberapa hari dah jalan, tengok review balik apa kekangan, apa cabaran yang ni mungkin masa kita bincang tu kita boleh baik pulih lah apa plan tindakan kita tu. Okay. Walaupun kita dalam satu rumah, kita ni manusia, kita ni memang social beings, kita perlu berinteraksi dengan orang kan, tapi kita juga perlukan waktu me time kita sendiri. Okay. Jadi dalam keadaan rumah yang agak sesak, mungkin ini satu cabaran lah. Jadi saya cadangkan cuba dalam waktu kita susun jadual tu kan, cuba allocate juga me time untuk diri sendiri. Walaupun sekejap, tapi waktu ni adalah waktu yang kira macam suci lah, orang tak boleh ganggu kita untuk kita regulasi balik emosi kita. Mungkin kita tertekan ke apa ke, waktu tu boleh digunakan untuk refleksi diri, untuk melakukan benda yang kita suka tanpa gangguan dari orang lah. Okay, saya juga macam mungkin nak cadangkan bila kita rancang banyak-banyak benda, kadang-kadang benda tu semua berlaku ikut perancangan. Jadi kita rasa seronok. Okay. Kadang-kadang tak jalan. Okay. Kita rancang tapi benda tu tak boleh tak lancar sangat. Maafkan je lah diri kita. Sebab kita ni manusia, kita tak perfect. Okay. Jadi bila benda tu tak ikut perancangan, okay tak apa, kita cuba lagi the next day, cuba lagi. Jadi jangan macam terlalu memarahi diri sendirilah kalau kenapa aku dah plan macam ni tapi masih tak berjalan dengan baik. Okay, tak apa, kita belajar untuk pulihkan the next time. Okay. Okey, terima kasih Puan Amira dan juga Dr. Aida. Dan sekarang mungkin kita boleh dapatkan input dan pandangan mengenai isu ini daripada perspektif seorang pelajar. Cik Aisyah, bagaimanakah anda pula menyesuaikan diri dengan norma baharu ini dan menghadapi cabaran yang telah anda sebutkan tadi? Pernahkah anda menggunakan mana-mana cara penyesuaian yang dijelaskan sebentar tadi?
Bagi saya sebagai diri saya sendirilah sebagai seorang pelajar, cara saya menyesuaikan diri dengan norma baharu ini ialah saya memahami kenapa perlunya perkara itu berlaku. Pada awalnya agak sukar sebab pada awalnya mestilah akan rasa stres, agak janggal, kita persoalkan kenapa perlu semua benda ni. Tapi lama-lama bagi saya apabila kita faham kenapa perlunya benda tu, kita lebih ikhlas untuk terima dan lebih terbuka hati untuk menerima perubahan yang berlaku di sekeliling kita. Soalan kedua tadi mengenai bagaimana saya mengatasi cabaran tu kan. Untuk cabaran pertama, cara saya mengatasinya ialah saya buat study group. Jadi bila buat study group dengan rakan-rakan, pertama saya rasa dia membantu dari segi dapat berkongsi ilmu lah, sebab kita bila online class kita rasa lagi nervous, tak boleh fokus. Jadi bila ada kawan kita boleh share lah, boleh berkongsi ilmu. Dan saya rasa kedua penting sebab kita tidak keseorangan. Jadi bila buat study group tu, kadang-kadang boleh juga bagi macam between kita study tu, kita boleh macam bagi moral support dekat kawan. Jadi saya rasa membantulah dari segi untuk membuat kita dapat menyesuaikan diri dengan norma baharu ni. Untuk cabaran kedua, berjauhan dengan keluarga, saya mengaplikasikan apa yang Dr. Aida cakap dan juga Puan Amira. Komunikasi itu penting. Jadi saya kekal berhubung dengan keluarga saya setiap hari. Jadi apa yang saya lakukan, setiap pagi sebelum pergi ke kelas, saya akan call, saya akan hubungi ibu dan ayah saya setiap pagi. Jadi malam pula saya akan buat video call. Jadi walaupun jauh, tapi saya masih rasa macam dekat dengan mereka kerana setiap hari dapat berhubung dan dapat bercakap dengan mereka. Jadi orang cakap macam jauh di mata tapi dekat di hati lah macam tu.